Nabi sendiri kahwin dengan Aisyah masih 6 tahun, bersama 9 tahun. Sayyidina Umar tuan-tuan, semasa dia jadi khalifah, dia telah meminang anak Sayyidina Ali. Orang dulu dia boleh pergi mari, kita sini tak ada, ya? Tengok, dia tak boleh jalan ni, orang tua ni, ya? Dia kena jalan juga. Dia tanya, benar ada perelung. Kena relung dulu baru jalan. Kalau pakai motor kaca je, minta maaf lah, ya? Tiada esok bagimu. Sayyidina Umar pernah meminang Ummi Kalsum, anak kepada Sayyidina Ali semasa dia jadi khalifah. Pinang daripada ayah dia lah, daripada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, Allah yang kecil lagi anak saya tu. Tapi tak apalah, kata dia. Saya akan hantar anak saya ke rumah Al-Mu'minin, timbang tengok lah, kata dia. Itu bahasa kita tu, timbang tengok tu. Jadi Ummi Kalsum disuruh oleh Sayyidina Ali, ayahnya, kamu pergi rumah Al-Mu'minin. Pergi dia. Dia masuk jumpa dengan Khalifah Umar. Umar macam mana? Dia selak sikit kain dia, nak tengok betis. Tengok betis, kata tuan minta maaf, ya? Dia kata, baliklah, beritahu ayah kamu, okey lah, kata dia. Kalau macam aku boleh cakap orang putih, okey lah, macam tu lah, ya? Balik. Tengok, nak tahu macam mana budak ni subuh kau okey ke tak okey ke. Balik ke rumah, si Ummi Kalsum dia kata, Allah, abah yang apa hal? Dia kata, hantar saya ke rumah orang tua jahat. Pasal saya nak tengok betis dia. Nak tengok perempuan atas tujuan nak berkahwin. Apa hukum dia tu? Sunnah. Kalau tengok gambar aja, tengok gambar awak, tengok mana? Dalam Facebook. Rupa gambar dia zaman muda dulu. Kan? Jadi kena tengok. Sebab tu saya Jabir kata, aku pernah meminang seorang perempuan Ansar, dan aku tengok masa tu macam mana? Nyorok datang pokok tamak, tengok isteri dia tengah bakal tunang dia tu. Tapi dengan tujuan nak kahwin. Kalau merendah nak tengok orang tu lain, minta maaf itu hukumnya. Itu kena jabatan kamu kena tangkap tu. Dalam Islam ada peruntukan khusus keharusan melihat bakal isteri. Jadi akhirnya berkahwinlah Ummi Kalsum dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan hasil perkahwinan itu, beliau telah dikurniakan 2 orang anak, iaitu Zaid dan Ruqayyah. Lepas itu Sayyidina Umar pun meninggal. Kecil, tapi kecil tu kita sampai umur dah tu. Takkan kecil macam gambar kita ni, tak mana sampai ke mana ya. Berlaku. Bahkan Sayyidina Umar juga tuan-tuan pernah meminang seorang lagi Ummu Kalsum, anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bukan minang dengan Abu Bakar sendiri, minang kepada walinya lah ataupun keluarganya, antaranya pada masa itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi tak jadi kahwin. Kenapa tak jadi kahwin? Ummi Kalsum binti Abu Bakar ni tak berkenan dengan Sayyidina Umar. Akhirnya tak jadi kahwin dengan Khalifah Umar. Patutnya jadi, lepas dia awal nombor 1 dalam dunia masa tu. Tapi anak dia tak nak. Wahya karihatu. Maka tak jadi kahwin. Akhirnya Ummi Kalsum ini kahwin juga dengan kawan arwah ayahnya, iaitu Talhah bin Ubaidillah. Orang tua juga. Nah, tengok dalam sejarah. Dia sudah makanya Al-Imam Asy-Syafi'i telah menyebut dalam kitab Al-Um dia, cerita mengenai perkahwinan anak-anak kecil di kalangan para sahabat bukanlah kes yang terpencil dan ia berlaku. Ya. Jadi artinya ini sebagai untuk menunjukkan kepada kita bahawa keharusan perkahwinan bagi anak-anak perempuan dalam usia yang masih kecil itu. Ya. Okey. Bahkan dalam halaman 9 tu kalau tuan-tuan boleh tengok, Sa'id bin Mansur dalam kitab Sunan dia dan Ibnu Abi Syaibah telah menyebut juga dalam musannafnya yang Urwah berkata Az-Zubair telah menikahkan anaknya dengan yang usianya masih kecil, malah Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um berkata telah menikahkan bukan seorang daripada para sahabat anak-anak mereka yang masih kecil. Dia itu walaupun bukan jadi tren tapi berlaku dan bukan kes luar biasa. Jadi syariat sudah jelas. Tinggal lagi peraturan yang ada itu cerita lain. Macam Datuk sebut tadi lah. Yang saya cuba nak sebut juga di sini ada beberapa kekeliruan. Bila orang yang tak setuju dengan perkahwinan anak-anak kecil ni, mereka memberi alasan
hadis mengenai perkahwinan Rasulullah SAW dengan Aisyah itu sebenarnya dhaif. Jadi halaman 9 dan selebihnya saya menjelaskan isu itu. Dan ternyatanya dalam isu hadis ini saya sebut di mana-mana pun, termasuk di sini sebut lagi, orang yang tidak berkeahlian dalam bidang itu, dia tidak ada hak mencampur. Disiplin hadis patutnya diserah kepada orangnya. Orang yang menilai itu bukan orang yang dalam tradisi pengajaran hadis. Dia tidak tahu dan dia tidak ada maklumat. Kalau dia tak belajar lah, walaupun mungkin dia belajar dalam disiplin lain, lepas tu dia belajar juga hadis, lain cerita. Dia orang kata hadis ini dhaif. Dia kata apa ni? Antaranya perawi-perawi yang meriwayatkan hadis itu adalah dhaif. Maka dia senaraikan antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Ini tokoh besar. Saya sebut di situ hafiz, faqih, abid, imam, hujjah. Tiba-tiba didhaifkan oleh orang yang tidak berkeahlian. Ini tak betul lah. Ya. Sama lah juga ini yang saya kata hilang tadi, makna asal memang ada Uhad, ada perawi yang siqah. Begitu juga Urwah bin Az-Zubair yang banyak diragui, katanya dia perubahan ingatannya di waktu akhir usianya. Ternyata fakta-fakta itu sengaja diadakan bagi menimbulkan keraguan bagi mereka yang tidak ada maklumat asas mengenai perkara-perkara yang berkaitan. Jadi asasnya sudah cukup jelas. Jadi bila isu sanad, kena tanya orang yang berkeahlian asas sanad. Ulama-ulama hadis meletakkan satu slot yang khusus, pentingnya sanad bagi setiap hadis. Sebab itulah kalau kita tengok balik kitab-kitab sejarah, kitab-kitab yang tidak dalam bidang hadis, kitab sendiri pun Al-Imam Syafi'i, bukan kitab hadis, tapi hadis yang dimuatkan dengan bersanad. Sebab itulah ulama-ulama hadis mengatakan hadis yang dimuatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam dia adalah sumbernya berotoriti karena diriwayatkan secara bersanad, walaupun karya itu bukan karya hadis. Al-isnadu minad-din. Sanad itu sebahagian daripada agama. Kata Abdullah bin Mubarak, laula al-isnad, kalaulah tanpa sanad, laqala man syaa ma syaa. Nescaya orang yang berkata akan berkata apa yang dia nak kata. Dia kalau kita tanya, mana sanad kamu? Tak boleh jawab. Tipulah. Ya. Nah, zaman kita lah sama ni, masya-Allah. Dalam disiplin hadis ini banyaklah kes macam tu. Dia tak ada hadis semua. Tak ada, kena tanya orang belajar hadis dulu. Dan banyak berlaku dalam tradisi kita ni yang tidak hadis pun dihadiskan. Orang Melayu kita punya Arab dia hadis selalu, itu masalah. Punya Arab tengah ada pedoman sayang bawa buku, dia hadis dengan orang juga. Demam. Ini tradisi. Sebab itulah fas'alu ahla zikri. Bertanyalah pada orang yang berkeahlian. Orang tak boleh tanya saya dan saya tidak bersedia untuk jawab. Kalau orang tanya saya pasal biotek, pasal kejuruteraan, pasal yang tidak bidang saya. Yang bidang saya pun kadang-kadang tengok dulu. Nak jawab pun, tak semuanya. Kan? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Bukan banyak sangat ilmu, kita sikit sangat. Harga degree yang besar. Ilmu tak ada apa pun. Ya. Ilmu dalam kitab. Jadi mana-mana curi perlu. Monitor, tuan-tuan. Ada saya sebut dulu di mana dengan khutbah Jumaat. Dan tidak diberi dah, alhamdulillah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mahu dunia, dia dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, nak akhirat pun dengan ilmu. Siapa nak dua-dua pun ilmu. Di mana kata dia? Muttafaqun alaih. Tak ada mak. Ada di Bukhari Muslim. Nasib baiklah Bukhari tak ada dengan Muslim, tidak dia tak kena terajam ni. Ini isu. Hadis tak ada kaitan dengan dia pun. Jadi apalagi benar-benar yang melibatkan hukum, ya. Sebab itulah pegangan tradisi ulama-ulama tradisi kita termasuk Imam Ahmad dan lain-lain, kalau yang melibatkan akidah, melibatkan hukum hakam, kami menekankan sangat agak ketat dalam pemilihan hadis. Kecuali dalam hal-hal fadilah ke kisah dalam zaman dulu ke, ini agak lunak sedikit. Itu tradisi yang pilihan hadis. Jadi orang yang tidak berkeahlian, minta maaf, ya. Dengan alasan yang kata, ini di-compare dengan usia dia, usia Aisyah dengan usia kakaknya Asma. Yang ini pendidikannya tentu boleh tengoklah apa yang saya sebut di halaman yang ke-10. Tinggal lagi dalam isu ni, apa yang perlu kita ambil kira. Ini sebagai rumusan daripada saya lah, ya. Kalau yang membantah perkahwinan anak-anak ini, rata-ratanya berpunca daripada kesan negatif yang saya sebutkan tadi. Ada salah guna, salah etika wali-wali di setengah-setengah negara. Maka akhirnya mereka mengambil kes macam ni untuk belasah di situ secara package. Jadi tak betul lah, ya.
Jadi akhirnya keluar isu itu. Mengenai isunya, makanya Al-Allamah Syekh Muhammad Ibn Utsaimin berkata, bukan menjadi kelaziman daripada perkahwinan dengan kanak-kanak itu mengharuskan persetubuhan. Tak semesti bila nikah nak kena duduk bersama, tak. Ya? Jadi yang tak faham tu, dia ingat bila nikah dia boleh buat macam-macam. Tengoklah budak tu baru umur 6 tahun, macam mana nak buat, kan? Itu jelasnya. Maka Imam Nawawi pun menyebut, tadi Bunda Datuk dah sebut, dalam mazhab Syafi'i sendiri, bahkan ada setengah-setengah salafus soleh, mereka tidak menggalakkan, walaupun disahnya tetap sah, ya? Tidak digalakkan perkahwinan anak-anak di bawah usia ini, ya? Saya sebut sudah halaman 11 tu, Imam Nawawi ada menitik pada Imam Syafi'i dan murid-muridnya yang berkata, digalakkan supaya bapa dan datuk tidak menikahkan anak perawan sehinggalah balik. Tunggulah, ya, balik dulu. Lepas tu tunggulah tak lulus penilaian menengah rendah, umur 16 tahun orang nikah dah lepas tu, ya. Okey, macam disebut oleh sahabat saya fungsi tadi lah, ya. Kesimpulannya, kes pernikahan anak-anak oleh wali yang tidak walinya tidak terlepas daripada dua keadaan. Sama wali menggunakan anaknya demi kepentingan pribadi atau dinikahkan dengan pasangan yang setara karena masalah anak itu sendiri. Ada dua. Karena kepentingan wali itu sendiri dan kepentingan anak. Dia nak jaga, mana tahu kok dia tak ada, harusnya bila ada, dia dijaga oleh suaminya, kebetulan pula setara dengan dia pula, sekufu pula, ya. Jadi kalau ini dia mikirlah, rasa saya taklah timbul masalah. Jadi bagi pihak-pihak yang membantah, rasa saya boleh dilunakkan sedikit supaya diperelokkan sistem yang ada dan dipermudahkan benda macam tu. Mudah-mudahan perkara-perkara ini, kalaupun berlaku, dia tidak menjadi isu yang melibatkan orang lain, ya. Bisa nggak ada peraturan yang khusus? Jadi alhamdulillah di tempat kita ni ada peraturan-peraturannya. Tinggal lagi sejauh mana ini sahabat saya akan bincang isu itu selepas ini. Mudah-mudahan adanya langkah ini diambil, jadi akan mendatangkan kebaikan semua pihak. Apalagi inilah yang tersirat dan tersurat di setiap fatwa. Fatwa kita sebenarnya untuk melihat masalah hukumnya dan juga masalah realitinya masyarakat. Dan inilah yang perlu dilihat. Jadi halaman 12 tu yang Arab tu, kalau tuan-tuan tak boleh baca, buang je lah, ya. Saya pun tak teringat nak buang. Kalau tidak, memang tak ada yang tutup, ya. Ini sebenarnya petikan daripada apa yang disebut oleh Ibn Utsaimin mengenai pernikahan anak yang belum balik. Cakap itu saja. Wallahu a'lam. Saya ingat tak sampai 45 minit. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Bahagia Profesor Madia Dr. Fauzi Lukawan. Walaupun ringkas, saya rasa mungkin ringkas, tetapi sebenarnya padat dengan dalil-dalil yang dikemukakan untuk kita sama-sama memahami tentang isu yang telah dibangkitkan. Sebenarnya ianya merupakan, kalau kita tengok disebut oleh Yang Bahagia Prof, jadi kalau di negara luar di Arab, ianya bukanlah merupakan satu isu. Tetapi kerana di negara kita ini tidak pernah terjadi perkara ini, maka ianya menjadi isu. Dan isu ini sebenarnya dimainkan oleh orang yang tidak mempunyai pengetahuan agama ataupun kurang pengetahuan agama. Itulah apa yang disebutkan oleh bagi Ustaz tadi, fas'alu as'ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kita bertanya kepada orang yang lebih mengetahui dalam hal-hal yang berkaitan itu, kerana kita tidak tahu. Jadi saya dengan ini menangguhkanlah sesi pembentangan kertas kerja yang kedua bertajuk pernikahan kanak-kanak perempuan, suatu sorotan. Dan saya serah baliklah majlis ini kepada Yang Bahagia dan fungsi ataupun tuan pengacara majlis untuk meneruskan sesi yang berikutnya. Terima kasih. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Bahagia Profesor Madia Dr. Fauzi bin Rahman, pembentang kertas kerja 2 dan pengurusi kertas kerja Ustaz Sabri bin Syarif, Imam Masjid Al-Mizan Kampung Tua dan Haji, merangkap di usaha kumpulan Usrah dan Haji. Terima kasih. Hadirin tuan-tuan puan sekalian, majlis seminar kita pada hari ini, pagi ini diteruskan lagi dengan kertas kerja yang ketiga.